Hutan sengit wilayah Sanski Most antara pengganas Serb dan Bosnia mungkin jejaskan gencatan senjata terbaru. Filipina dan askar pemberontak menandatangani perjanjian menamatkan krisis rampasan kuasa 6 tahun lalu. Salam bahagia, saya Mazlan Sabli. Dan saya Rohaya Abdurrahim. Gencatan senjata terbaru di Bosnia-Herzegovina tergugat sekali lagi. Pertempuran dilaporkan berlaku antara pihak yang bertelagah, terutama bagi merebut bandar Sanski Most di barat laut Bosnia. Pengganas Serb melancarkan serangan balas bagi mengambil alih bandar tersebut dari tentera kerajaan. Bandar ini ditawan 2 hari lalu dan pihak tentera Bosnia kini menguasai sepenuhnya. Di pusat bandar tersebut dilaporkan sunyi sepi tetapi bunyi tembakan mesin gun serta meriam kedengaran di pinggir bandar tersebut. Pasukan pengaman PBB dibenarkan memasuki bandar ini buat pertama kali dan mengesahkannya sudah jatuh ke tangan tentera kerajaan serta Croatia. Bagaimanapun gerakan tentera pengaman masih terhad. Mereka tidak pasti adakah pihak kerajaan diserang atau pengganas cuba menyerang semula. Kebanyakan penduduk yang cedera dibawa ke Hospital Prijedor bagi mendapatkan rawatan. Pengganas Serb juga dilaporkan mengugut untuk menarik balik gencatan senjata yang baru 2 hari berkuat kuasa itu. Mereka mahu membuat serangan udara bagi memberhentikan apa yang mereka katakan serangan yang berterusan oleh kerajaan Croatia bagi merebut wilayah barat laut. Gencatan senjata yang diusahakan oleh perunding Amerika Syarikat Richard Holbrooke dijangka bertahan selama 60 hari. Beliau berharap rundingan lanjut diadakan pada 31 hari bulan ini di Amerika Syarikat dan seterusnya membawa kepada persidangan damai antarabangsa di Paris. Holbrooke berkata pencabulan gencatan senjata yang terbaru tidak akan mengugat rundingan damai tetapi ia mungkin menyebabkan NATO membuat serangan udara baru. Sementara itu, wakil khas PBB ke bekas Yugoslavia, Yasushi Akashi berkata, beliau percaya gencatan senjata terbaru di wilayah itu akan berkekalan. Ini kerana ketiga-tiga pihak yang terlibat mahukan keamanan serta komitmen baru pihak antarabangsa. Akashi bagaimanapun khawatir mengenai laporan terbaru yang menyatakan pertempuran masih berlaku di tengah Bosnia. Diplomat Jepun yang akan menamatkan tugasnya akhir bulan ini turut menyalahkan pihak antarabangsa yang tidak bekerjasama pada masa lalu yang menyebabkan keamanan tidak dapat diwujudkan di kawasan tersebut. Bercakap di Zagreb, Akashi berkata gencatan senjata terbaru tajan Amerika Syarikat akan berjalan lancar. Gencatan ini merupakan yang ke-36 dalam masa 2,5 tahun. Katanya, kegagalan sebelum ini berpunca dari 2 perkara iaitu kerana kurang komitmen pihak yang terlibat yang lebih suka bertindak menggunakan kekuatan tentera. Yang kedua, kerana masyarakat antarabangsa tidak bersatu dalam mencari penyelesaian di wilayah tersebut. Wakil khas ini akan kembali bertugas di Ibu Pejabat PBB dan diganti dengan Setiausaha Agung Rendah mengenai keamanan sekarang, Kofi Annan dari Ghana. Rakyat Korea Selatan terus merusuh meminta Jepun meminta maaf di atas tindakan tentera mereka semasa Perang Dunia Kedua dulu. Kira-kira 30 saudara mara mangsa keganasan tentera Jepun menunjuk perasaan di hadapan kedutaan Jepun. Mereka marah juga dengan kenyataan Perdana Menteri Jepun Tomiichi Murayama baru-baru ini. Semalam Korea Selatan memanggil duta Jepun bagi melahirkan bantahan mereka di atas kenyataan kontroversi Murayama berhubung dengan perjanjian wilayah tahun 1910. Korea Selatan berkata perjanjian itu pada dasarnya tidak sah. Korea Selatan kesal kerana Murayama membangkitkan mengenai perjanjian itu di parlimen selepas kedua-dua negara sudah mengukuhkan semula hubungan. Kes rogol pelajar Jepun oleh tentera Amerika di Okinawa. Perbicaraan ke atas ketiga tertuduh itu akan bermula 7 November ini. Mereka didakwa atas tuduhan menculik dan merogol. Kes mereka akan didengar di Mahkamah Daerah Naha di selatan Pulau Okinawa. Kes rogol itu menyebabkan hubungan Amerika-Jepun terjejas. Rakyat Jepun mendesak supaya beberapa perjanjian yang ditandatangani kedua pihak yang melibatkan pendudukan tentera Amerika di Jepun dikaji semula. Berikutan itu, kedua negara mengadakan 3 rundingan peringkat tinggi. Satu panel yang ditubuhkan khas untuk mengkaji kes itu juga dibentuk bersama. Beberapa orang pegawai kanan dari Kementerian Luar,
Kementerian Kehakiman, agensi polis kebangsaan dan beberapa jabatan berkaitan mengadakan perjumpaan dengan perwakilan Amerika di Kementerian Luar hari ini. Dalam perjumpaan ini, Amerika memperlihatkan reaksi positif ke atas cadangan Jepun untuk memperluaskan bidang perundangan Jepun kepada tentera Amerika yang selama ini menikmati beberapa keistimewaan di negara itu jika mereka melakukan jenayah. Jepun mahukan tentera Amerika menyerahkan askarnya yang melakukan jenayah secepat mungkin. Sebelum ini, mana-mana askar Amerika yang terlibat dalam jenayah tidak diserahkan kepada polis Jepun sehingga mereka dibuktikan bersalah. Australia cuba memujuk Jepun menyertai program dagangan bebas APEC. Thailand memperkenalkan kereta elektrik untuk mengurangkan pencemaran. Dan banyak lagi berita menarik selepas ini.